Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebecca Hanisa binti Abdul Qadir dari Diploma Pengurusan Maritim semester 3 kumpulan A. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nurul Ain Safiatul Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurzawiya binti Abdul Razak. Saya dari pelajar diploma dalam Maritime Management 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Melissa binti Zainuri daripada Part 3A Diploma in Maritime Management. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aimin Ridwan daripada kumpulan A. Hai, nama saya Nur Izzatul Syamira binti Samsun. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Abdullah. Saya ambil kos Maritime in Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aiman Daniel bin Adan and I'm from Segamat Johor. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhar Ika bin Muhammad Nasib. Nama saya Nama Bayi Nuri. Terdapat beberapa kebajikan yang boleh dilaksanakan bagi membantu mangsa banjir. Antaranya ialah kerajaan sekarang telah bersiap sedia untuk menghadapi banjir pada tahun ini. Kerajaan telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyediakan beberapa buah pusat pemindahan sementara kepada mangsa banjir. Jadi, ia bertujuan untuk mencegah COVID-19 daripada merebak secara merebak pada semasa musim banjir. Persiapan kerajaan dalam menghadapi bencana alam seperti banjir yang sering berlaku pada penghujung tahun iaitu pada musim tengkujuh adalah mereka telah bersiap sedia dari awal tahun tentang penyakit-penyakit COVID-19 ini apabila telah merebak ke Malaysia. Hal ini demikian kerana mereka sangat berjaga-jaga dan mengambil berat tentang prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan umur. Ini kerana usaha negara dalam mengekang penularan penyakit-penyakit COVID-19. Untuk mengekang penularan penyakit ini, semua rakyat perlulah bersatu hati dalam menjayakan usaha ini. Ini kerana jika tidak bersama-sama dalam mengekang penularan wabak ini, berkemungkinan wabak penyakit ini mudah untuk merebak dengan mendadak. Oleh itu, semua rakyat dan juga ahli sukarelawan seperti rela, bomba, polis dan JPAM mestilah mengikut prosedur operasi standard SOP ketika berada di Pusat Pemindahan Sementara BPS. Kerajaan kini dalam proses akhir untuk mengemaskini data mangsa banjir yang terkesan. Berikutan kawasan kediaman yang ditenggelami air disebabkan oleh hujan lebat dan pertembungan disebabkan fenomena air pasang besar. Oleh itu, kita haruslah membantu mangsa banjir yang jauh dari kawasan penyediaan makanan agar mereka sentiasa mendapatkan bekalan makanan yang segera. Antara barangan yang disediakan untuk mangsa banjir seperti tilam, bantal, tuala, set kebersihan diri dan juga lampin pakai buang. Untuk bayi yang still kecil ataupun orang tua yang memerlukan. Selain daripada bantuan sukarelawan, bantuan medis seperti alat kesihatan, ubat-ubatan, perawatan juga sangat diperlukan bagi membantu masa-masa banjir ketika berlakunya banjir. Ramai orang awam yang mengalami kecederaan ringan maupun kecederaan berat. Disebabkan itu, bantuan medis amat diperlukan untuk meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Bagi pihak atasan yang ingin memberi bantuan medis, hanya fokus pada ubat-ubatan umum atau tempat perawatan dudarat sementara. Jika berlaku banjir tu berlaku atau berpunca dari peparitan yang tersumbat. Jadi, kerajaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan biasanya
banjir ni pun berpunca juga dari sikap masyarakat sendiri, iaitu suka atau gemar membuang sampah di dalam longkang sesuka hati walaupun tong sampah telah disediakan oleh kerajaan. Banjir juga lebih mudah naik di kawasan-kawasan yang rendah dan taman perumahan yang sistem peparitannya tidak terkawal atau tersumbat. Tetapi mesti ada penyelenggaraan yang akan menjalankan tugas saliran peparitan di kawasan-kawasan macam seperti taman perumahan yang sistemnya tak terkawal atau sistem peparitannya tu tersumbat. Pertama, sumbangan pakaian. Ketiga, kalau sumbangan pakaian ni mudahlah beri pada mangsa banjir kan. Contoh sumbangan pakaian semayang, pakaian harian dan lain-lain. Pakaian semayang ni banyak orang minta, terutamanya umat Islam yang ingin menunaikan solat. Yang kedua, sumbangan kenderaan. Sebagai contoh, 4 tayar kenderaan, kereta, truk dan lain-lain lah. Okay. Semua untuk supaya diorang mudah bergerak ke sana ke sini untuk mengambil barang diorang yang tak sempat diambil ketika berlakunya banjir. Sumbangan doa. Doa adalah sumbangan paling bermakna yang kita boleh lakukan. Berdoa memohon diberikan keselamatan mangsa-mangsa banjir dan bencana. Doa memohon diberikan keselamatan perjalanan pergi dan balik. Doa memohon dikurangkan bencana dan lain-lain. Contoh kawasan yang sering berlaku banjir di Kelantan seperti Kota Baru ini kerana limpahan air dari Sungai Golok dan rantau panjang ke kawasan yang rendah seperti Tanah Merah, Pasir Mas, Kuala Krai, Pasir Putih, Macang dan lain-lain kawasan. Bencana banjir juga mempengaruhi sistem pendidikan negara. Pelajar tidak dapat pergi ke sekolah dan memusnahkan infrastruktur sekolah serta dokumen penting. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan institusi zakat berperanan untuk melibatkan kits pendidikan adalah memberi bantuan seperti membangunkan kompleks sekolah sementara menggunakan kontena atau di pusat pemulihan banjir. Pada hakikatnya, setiap orang harus melupakan batasan geografi dalam menghulurkan pertolongan dan tidak menjadi enau di semak-semak, melepaskan tunasnya. Tidak kira di mana kita berada, kita mesti menyedari bahawa manusia semua sama, iaitu mereka mahukan kehidupan yang sempurna. Adalah sangat wajar untuk memupuk sikap saling menolong selagi kita mampu melakukan kebaikan sebagai balasan untuk kebaikan. Melakukan kejahatan sebagai balasan atas kejahatan dan tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang lain. Semua pihak mesti bersama-sama memberikan pertolongan dengan cara apapun kerana ada pepatah bahawa anda mahukan 1000 daya bukan 1000 dalih. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, imanmu tidak sempurna selagi kamu masih tidak mengasihi saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Semoga sumbangan yang kita sulurkan dapat menyempurnakan iman kita dan dapat membantu mangsa untuk meneruskan kehidupan seharian seperti biasa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.